Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Allah menyatakan firman-Nya dalam surah Fatir ayat 32 yang bermaksud, kemudian kami mewarisi akan Al-Quran di kalangan hamba-hamba yang kami telah memilihnya, di kalangan hamba-hamba yang terpilih. Di kalangan mereka itu ada yang menzalimi diri mereka, di kalangan mereka ada yang pertengahan, dan di kalangan mereka ada yang berlomba-lomba untuk menunjukkan kebaikan. Muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi mengajarkan kepada kita nikmat al-iman dan nikmat al-Islam, dan kita berada di penakhiran Ramadan. Yang mana ayat yang saya baca tadi, marilah sama-sama kita bermuhasabah, kita koreksi diri kita, di manakah kedudukan kita sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala telah membahagikan kategori manusia ini kepada 3 kelompok ataupun 3 kumpulan manusia yang Allah nyatakan. Pertama ialah golongan yang menzalimi diri mereka. Yang kedua ialah golongan yang pertengahan. Yang ketiga ialah golongan yang sentiasa berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan. Muhasabah kita pada petang ini adalah di manakah kedudukan kita apabila kita meninggalkan Ramadan. Adakah kita termasuk di kalangan golongan zalimun li nafsih, mereka yang menzalimi diri mereka, di mana Ramadan tidak memberi kesan kepada kehidupan mereka, apatah lagi tidak memberi kesan kepada keimanan yang ada pada mereka. Sama ada mereka berada di bulan Ramadan, sama ada mereka selepas Ramadan, kehidupan mereka tidak memberikan apa-apa kesan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di kalangan golongan yang menzalimi diri mereka. Yang kedua adalah golongan yang pertengahan. Golongan yang antara lain adalah mereka itu melakukan kebaikan, tetapi dalam masa sama mereka juga melakukan dosa dan maksiat. Dan inilah mungkin golongan yang di antara yang menjadi kebiasaan kepada diri saya, tuan-tuan, yang mana kita adalah sentiasa berhadapan dengan suasana dunia hari ini. Kadang-kadang kita melakukan kebaikan dan kadang-kadang kita melakukan kesilapan, dan kita mohon kepada Allah SWT supaya Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Dan yang ketiga adalah golongan yang terbaik, dan golongan yang kita cita-citakan dan kita berusaha untuk kita mendapatkan. Golongan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ada mana golongan yang dikatakan yang dilahirkan daripada bulan Ramadan ini ialah golongan wa minhum sabiqum bil khairati bi iznillah, jadi golongan yang sentiasa mengerjakan kebaikan atau yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dan amal saleh. Dan ialah generasi yang telah dibentuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, generasi para sahabat. Dan itulah kita lihat di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang kita baca ini, di mana golongan sahabat adalah golongan yang mereka itulah golongan yang beruntung, golongan yang mencapai kecemerlangan. Jadi persoalannya apakah pengertian keuntungan dan golongan yang beruntung, golongan yang berjaya sebenarnya? Apa arti kejayaan sebenarnya dalam kehidupan kita?
Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kejayaan sebenar ialah kejayaan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Al-Quran menyatakan bahawa golongan al-faizun, golongan yang mendapat kejayaan ialah golongan yang disebut oleh Allah Taala faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang jauhkan Allah daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, itulah golongan yang paling berjaya. Jadi kejayaan yang hakiki adalah kejayaan apabila Allah SWT menyelamatkan kita daripada api neraka. Sebab itulah di akhir Ramadan ini kita perbanyakkan doa, Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan diri kami di kalangan orang yang dibebaskan api neraka. Kerana itulah Nabi SAW dan para sahabat, para ulama menyarankan kita, ada dua perkara yang kita minta sejak daripada awal bulan Ramadan. Apa dia? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon kepada engkau redamu dan syurgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan aku mohon daripadamu perlindungan daripada api neraka-Mu, ya Allah. Kerana itulah kita lihat di antaranya rahmat Ramadan yang Allah kurniakan kepada kita ini, dinyatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan di antara nikmat Ramadan yang Allah kurniakan kepada kita adalah nikmat yang terlalu banyak. Dan ada 5 keistimewaan yang Allah kurniakan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis daripada Abu Hurairah yang telah dinyatakan oleh Ibnu Majah, akhrajahu Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada 5 keistimewaan yang Allah kurniakan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini apabila kita benar-benar menyempurnakan Ramadan dengan kita sama-sama menjaga larangan-larangan Allah Ta'ala. Kita menghidupkan malam-malamnya dengan penuh keimanan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dan siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan itu dengan penuh keimanan dan sentiasa bermuhasabah kepada dirinya, maka dia akan diampunkan dosanya yang terdahulu yang kemudian. Maka Nabi SAW menyatakan kepada kita, dikurniakan kepada umatku 5 perkara yang tidak dikurniakan kepada umat-umat yang dahulu. Yang pertama disebut di sini, pertama ialah apabila Allah Subhanahu Wa Taala bermula pada awal Ramadan, melihat wajah hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah, yang mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang Allah melihat wajahnya, yang melihat hambanya, maka seseorang itu tidak akan diazab oleh Allah SWT selama-lamanya. Itu di antara keistimewaan yang pertama. Yang kedua disebut oleh Rasulullah SAW. Yang kedua ialah apabila kita berpuasa, biasanya mulut orang yang berpuasa ini berbau, kan? Terutama pada waktu petang. Tetapi di sisi Allah SWT, mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada kasturi. Itu antara keistimewaan yang Allah punya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepada orang yang berpuasa. Dan yang ketiga, kita akan mendapat istighfar para malaikat, di mana para malaikat akan sentiasa mohon keampunan kepada orang-orang yang berpuasa pada setiap hari dan pada setiap malam. Jadi pada setiap hari dan pada setiap malam, dengan rahmat kedatangan Ramadan ini, di mana Rasulullah SAW menyatakan Allah SWT telah melantik para malaikat untuk beristighfar, memohon keampunan kepada kita. Dan kalau kita lihat pada awal Ramadan lagi, disebut dalam satu riwayat, wanada munadin ya baghil khairi absyir. Pada awal Ramadan, di sana ada malaikat yang menyeru kita, kan, wahai orang yang mencari kebaikan, bergembiralah kamu, bersegeralah kamu untuk mendapat kebaikan. Wa ya baghil syarri aqsir, orang yang mencari kejahatan, berhentilah. Jadi ini antara rahmat kurniaan Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ada pun yang keempat adalah ada hubungan syurga yang kita sebut tadi. Yang keempat, Allah Ta'ala memerintah kepada syurga. Dikatakan Allah berfirman kepada syurga, wahai syurga, bersedialah kamu, hiasilah kamu untuk menyambut hamba-hambaku yang mana mereka dalam keadaan kepenatan dan mereka hampir-hampir berehat daripada kepenatan dunia, di mana mereka akan menuju kepada istanaku ini atau rumah aku ini dan kemudian aku, di mana Allah SWT telah menyediakan kepada orang yang beriman, orang yang bertakwa, syurga. Dan kelebihan Ramadan ini adalah Allah Ta'ala perintahkan kepada syurga supaya syurga telah bersiap sedia untuk menyambut hamba-hambanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kan itulah kita sentiasa dengar orang baca talqin. Apa yang disuruhnya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi mudah-mudahan dengan puasa ini kita dapat meraihkan golongan yang disebut sebagai kita berada dalam keadaan kedudukan nafsul mutmainnah. Apa nafsul mutmainnah? Ialah orang yang tenang, kan? Orang yang boleh menghadapi apa saja keadaan kehidupan dunia ini. Maka orang yang tenang ni apabila dia meninggal dunia, kan, apabila dijemput oleh Allah Ta'ala, Allah menyeru dengan kata ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembali kepada Tuhanmu dengan mendapat keredaan Allah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah kamu bersama hambaku dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Okey, yang kelima, kelebihan Ramadan yang kita dapat ini, iaitulah pada akhir bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala telah mengisytiharkan bahawa Allah telah mengampunkan segala dosa-dosa hamba-hambanya. Lalu ketika mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita baik ini, berita gembira ini, busyra lil mukminin, berita gembira kepada orang-orang mukmin, maka bangunlah seorang sahabat, faqala rajulun minal qaumi hiya lailatul qadri ya Rasulullah. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah malam yang Allah ampunkan dosa itu malam Lailatul Qadar? Kan? Apa jawapan Nabi? La, tidak, kan? Bukan malam Lailatul Qadar. Makna apa? Maknanya apabila kita berada, kita mengakhiri, kita menyembuhkan Ramadan, maka akhir Ramadan itu, kan, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menjanjikan keampunan kepada hamba-hambanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lagi supaya para sahabat memahami apa artinya Allah mengampunkan dosa-dosanya. Dengan maksud di sini adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam tara ilal ummali iza faragu min a'malihim waffau ujurhum. Rasulullah bandingkan kita yang berpuasa Ramadan ni seolah macam kita sedang bekerja. Kan, seorang majikan dia ada pekerja dia, kan. Maka apa sikap pekerja dia, kan? Apa perasaan pekerja dia apa dia berakhir di akhir bulan, kan? Macam kita bekerja, kan, dengan majikan. Akhir bulan, kan, kita akan rasa gembira, kita akan rasa sebab dapat gaji, kan. Tak lama kita nak beraya nanti, gaji dah cepat dapat, kan. Di mana itu satu perasaan menjadi lumrah kepada pekerja. Apabila dia dapat gaji, maka dia akan suka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, tidakkah engkau melihat kepada pekerja-pekerja apabila mereka menghabiskan kerja mereka, menyempurnakan kerja mereka, maka sudah tentulah mereka akan diberi ganjaran, mereka akan diberi gaji yang setimpal dengan kerja mereka. Maka begitulah gambaran kepada kita apabila kita mengakhir Ramadan ini, kita akan mendapat kelebihan di sisi Allah SWT, kelebihan yang sangat besar. Muslimin muslimat yang saya hormati sekalian, di mana kita lihat juga antara hadis-hadis yang menggembirakan kita di akhir Ramadan ini, kita kena banyakkan apa? Kita kena banyakkan melaksanakan qiyamul lail, tahajud, kerana di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan satu hadis daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunaha min zuhuriha. Faqama a'rabi faqala liman hiya ya Rasulullah? Qala liman ataba al-kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla lillahi bil-laili wan nasu niyam. Rawahu at-Tirmizi. Hadis ini hadis yang pendek tapi cukup memberi kepada kita di mana Rasulullah SAW telah menggariskan
atau telah menggambarkan ciri-ciri ahli-ahli syurga. Sesungguhnya dalam syurga itu adanya bilik, adanya bilik-bilik. Rupanya gambaran syurga ni dia ada bilik-bilik, bilik-bilik yang indah, yang cantik. Yang mana kecantikannya dikata di sini, yang mana bilik itu dikatakan bahagian luarnya dapat dilihat bahagian dalamnya. Maksudnya ada sebuah bilik yang dapat dilihat bahagian luarnya dari dalam dan bahagian dalamnya daripada luar. Macam mana kita nak gambarkan kan? Bilik ni sudah tentulah bilik yang kalau kita kata ada cermin, tapi bukan sebarang cermin, tapi cermin itu mungkin sangat putih, makna sehingga menampakkan kalau kita duduk luar nampak yang bilik, kemudian yang dalam bilik nampak yang di luar kan. Kemudian seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi SAW. Orang Badui ni ialah orang yang biasanya kalau kita maknanya sekali-sekala turun ke bandar kan? Macam kita yang orang yang duduk dalam hutan, sekali-sekala turun bandar kan. Maka dia nak gambarkan lagi kepada Rasulullah, nak ceritakan syurga tu, bagaimana kedudukan syurga itu, bagaimana kecantikan syurga. Jadi seorang Badui bertanya kepada Rasulullah, untuk siapakah itu, untuk siapakah syurga itu, yang cantik itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, yang pertama kata, di sini yang pertama ialah liman atabal kalam, orang yang menjaga percakapannya, yakni semasa dia berpuasa, dia tidak mengumpat, dia tidak mengeji, dia tidak mengatakan perkara-perkara yang tidak baik kan. Sama ada hari ini mungkin kita tidak menggunakan mulut, tapi dengan tulisan yang baik kan. Tidak memfitnah dan sebagainya. Yang pertama ialah orang yang percakapannya yang baik. Yang kedua, at'amat ta'am. Di bulan Ramadan ni kita disuruh banyakkan memberi sedekah, menjamu orang, atau memberi sumbangan kepada al-fuqara wal masakin, kepada orang fakir dan orang miskin, dan kepada orang yang memerlukan. Kemudian wa'ada masyam, yang ketiga lah cirinya lah orang yang sentiasa berpuasa. Mana apa? Selain pada puasa wajib, orang ni adalah juga orang yang suka pada puasa sunat kan. Kemudian yang keempat ialah ciri yang keempat ialah yang ada kaitan supaya kita dapat mengakhir Ramadan ni, wasalla lillahi bil-laili wan nas niyam. Ini orang yang sentiasa bangun untuk bertahajud pada waktu malam, sedangkan manusia dalam keadaan tidur. Jadi mudah-mudahan daripada hadis ini sekurang-kurangnya memberi kepada kita suatu semangat untuk kita mengakhir Ramadan yang tidak berapa hari lagi. Mudah-mudahan daripada apa yang kita sebut tadi menjadi tazkirah, menjadi peringatan kepada diri saya dan kepada muslimin muslimat, untuk sama-sama kita menyemarakkan lagi, menguatkan lagi usaha kita, amalan kita, untuk kita menyempurnakan Ramadan yang tidak berapa hari lagi, dan kita doakan supaya Allah Ta'ala panjangkan umur kita sehingga kita dapat bertemu Ramadan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.